إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dipertemukan pada pagi yang mulia ini di dalam majlis ilmu. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Barisan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan seluruh ahli yaitu kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, bersama bacaan kitab tauhid kita. Kita sudah pun berada pada huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul, sifat-sifat sekalian Rasul. Jadi kita sudah masuk ke dalam bab an-nubuwat, yakni bab para kenabian ataupun kerasulan. Jadi kita sudah habislah tentang bab uluhiyah, bab ketuhanan, habislah. Yakni pada kandungan lafaz syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu dah settle, dah selesai tentang perkara-perkara yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah, yakni sekalian perkara yang berkaitan, yang bersangkut paut dengan ketuhanan, daripada perkara yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bab uluhiyah ataupun sifat-sifat ketuhanan seperti istighna, iftiqar dan juga istighna, istighna dan juga iftiqar. Itu pun sudah kita lalui pada bab la ilaha illallah. Kemudian pada lafaz yang bahagian kedua Muhammadur Rasulullah, yakni terkandung di dalamnya sekalian perkara yang berkaitan dengan kerasulan, sifat-sifat yang wajib pada sekalian Rasul, sifat-sifat yang mustahil pada sekalian Rasul, sifat-sifat yang harus pada sekalian Nabi, sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada huraian yang pertama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul, sidqun artinya benar, siddiq artinya benar. Jadi kita wajib mengetahui dan juga mengaku, beriktikad bahawa antara sifat yang wajib ada pada sekalian Rasul itu adalah siddiq, artinya benar. Jadi bila sebutnya seorang Rasul, bila sebutnya seorang Nabi, maka wajib pada mereka itu mempunyai sifat yang dinamakan sebagai sifat siddiq, yakni sifat benar. Hatta sekalian Nabi, hatta sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam, apalagi Rasul ataupun Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita sendiri digelarkan dengan panggilan Al-Amin, Muhammad Al-Amin.
iaitu yang terpercaya, yang amanah, yang benar dan sebagainya. Bahkan kebenaran Nabi SAW bukan hanya diiktiraf oleh orang-orang Islam sahaja pada waktu ketika tersebut, tapi juga diiktiraf daripada lawan ataupun daripada musuh-musuh Islam, daripada orang-orang yang menentang ajaran agama Nabi yang dibawa oleh Nabi SAW pada waktu tersebut. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal sendiri mengakui kata Muhammad SAW itu dia tak pernah menipu. Bahkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dibawa oleh Muhammad itu adalah benar. Jadi tak ada ataupun tidak mengatakan kata Muhammad itu penipu. Sebab mereka pun percaya Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu adalah ajaran yang benar sebenarnya. Tapi kenapa mereka ataupun Abu Jahal ni dia tak mau ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW? Itu kerana sifat sombong, sifat takabur, sifat bongkak, sifat riak yang ada di dalam hatinya. Maka sifat-sifat itulah yang menegahnya daripada mengikut apa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi mereka kata kalau Muhammad, kenapa Muhammad yang dipilih menjadi Nabi? Apa kurangnya aku? Kata Abu Jahal kan, apa kurangnya aku? Sedangkan aku juga daripada puak-puak ataupun daripada golongan musyrikin Mekah, daripada golongan Quraisy, ya. Jadi kenapa Muhammad dapat terpilih sedangkan aku tak dapat? Kalau Muhammad terpilih, kita pun boleh juga. Jadi sifat itu yang sebenarnya yang menegah mereka, menegah Abu Jahal daripada tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada nak menolak ajaran Nabi SAW. Sifat riak, sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub yang ada di dalam hati Abu Jahal, yang ada di dalam hati puak-puak pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah pada waktu tersebut. Jadi bukanlah kata mereka tak faham ataupun tak percaya apa yang Nabi SAW bawa. Mereka percaya sebahagiannya, tapi tidak mau beriman. Mereka percaya kata ataupun mereka percaya kata Nabi itu tak pernah kata menipu, Muhammad itu tak pernah menipu. Bahkan Muhammad ni sentiasa berkata yang benar. Itulah nak menunjukkan kata siddiqnya Nabi SAW, siddiqnya sifat benarnya yang ada pada Nabi dan juga adanya pada sekalian Rasul yang lain. Sebahagiannya diiktiraf bukan hanya pada pengikut orang yang beriman dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tetapi diiktiraf dan diakui juga oleh orang-orang yang melawan daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, daripada musuh-musuh Islam waktu itu. Itu nak kata adanya sifat benar, sifat sidik yang Allah Ta'ala bagi ataupun yang wajib kita i'tiqadkan pada sekalian Rasul, khususnya juga pada Nabi kita SAW. Baik, jadi sidik adalah sifat benar atau sifat yang wajib. Yang pertama yang kita perlu i'tiqad, wajib i'tiqad adanya sabitnya sifat itu bagi sekalian Rasul. Wajib pada syarak atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah itu sidqun, artinya benar, tidak bohong mereka itu pada perkataan dan pada perbuatan mereka itu. Dan dikehendaki dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu berkata daripada suruh dan tegah dan menceritakan perkara yang gaib, dan apa yang mereka itu perbuat semuanya membetuli dengan diri perkara. Jadi maksud benar-benarnya sekalian Nabi, benarnya sekalian Rasul adalah apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan kepada umat pada waktu itu adalah membetuli dengan hakikat perkara tersebut. Yakni bila kita sebut perkara benar ni maksudnya muwafaqatun lil waqi'. Bila membicarakan ataupun menyebutkan sesuatu perkara bersamaan ataupun muafakat perkara tersebut bagi waqi', bagi hakikat, bagi kejadian. Maksud bila sebut A, maka yang terjadinya A. Bila sebut B, maka terjadilah B tersebut.
Itu maksudnya muwafaqat lil waqi'. Kan sebab tu kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam kan. Ketika mana dikejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikut Nabi Musa alaihi salam, kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membelah lautan ataupun untuk masuk sahaja ke dalam laut merah tersebut. Maka apa yang Nabi Musa bagi tahu dekat pengikut-pengikutnya, ikut sahaja kan. Kerana perkara yang disebutkan oleh Rasul, perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, itu adalah muwafaqat bagi kenyataan. Yakni kerana mereka itu tidak mungkin untuk berdusta, tidak mungkin mereka itu untuk menipu, kerana apa yang mereka sampaikan itu adalah berdasarkan semuanya daripada wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka. Bila Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, wahai Musa, engkau pukullah tongkat kamu itu, maka terbelahlah lautan. Begitu juga kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni banyak dapat ataupun mengetahui banyak perkara yang ghaib. Perkara yang manusia biasa tak tahu, Nabi kita SAW tahu. Di antaranya satu ketika bila Nabi kita SAW duduk dengan para sahabat, maka Nabi kata dekat para sahabat, kamu nak tanya apa hari ini, kamu tanya. Maksudnya ikut nak tanya apa pun, kerana apa yang Nabi sebut itu adalah perkara yang benar. Dan itu nak menandakan kata Nabi ini sangat mengetahui banyak perkara yang ghaib, perkara yang tidak ada ataupun yang manusia yang lain yang tak dapat tahu perkara tersebut. Jadi maka waktu itu tanyalah para sahabat, tanya macam-macam. Kemudian datang seorang sahabat dan angkat tangan tanya, wahai Rasulullah, di mana ayah aku? Ini hadis ini masyhur. Di mana ayah aku? Dia tanya, aina abi ya Rasulullah? Aina abi? Di mana ayah aku wahai Rasulullah SAW? Sedangkan ayah daripada seorang sahabat ni dia dah wafat dah, ada meninggal. Itu isyarah, maksudnya apa? Dia nak tanya ayah dia ni di mana tempat la ni sekarang. Ayah dia ni duduk di syurga ke, ayah dia ni duduk di neraka ke, dan sebagainya. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayah aku dan ayah kamu berada di dalam neraka. Jadi itulah sebahagian orang yang dia faham inna abi wa abaka finnar, dia ambil dalil daripada hadis ni, dia mengisbatkan, nak mengatakan bahawa ibu bapa Nabi SAW berada di neraka. Tapi sebenarnya pembahasan tentang hadis ini panjang dikupaskan oleh para alim ulama. Di antaranya maksud inna abi wa abaka finnar itu bukan bermaksud inna abi, ayah aku dan ayah kamu di dalam neraka, kata Nabi. Tapi di dalam abi di situ bukan hanya bermaksud ayah. Sebab orang Arab bila dia sebut kalimah abi, abun abi, itu boleh jadi ayah dia, boleh jadi bapa saudara dia, boleh jadi yang lain selain daripada bapa saudara. Jadi kalau orang Arab, kalau disebut untuk ayah disebut abi, boleh jadi bermakna, bermacam makna. Boleh jadi ayah, boleh jadi pakcik, boleh jadi bapa saudara dan seumpamanya. Tapi kalau orang Arab ni dia sebut walid, misalnya kalau sebut walid, walid itu dia menunjukkan kepada ayah kandung dia. Tapi kalau sebut abi, abi itu bukan bermakna ayah kandung saja, boleh jadi pakcik. Sebab walid itu daripada kalimah walada. Walada walid, walid maksud isim fa'il pada orang yang mengandung, melahirkan. Itu panggil walid. Jadi ulama dia takwil ataupun mensyarahkan hadis itu, inna abi wa abaka finnar. Boleh jadi abi yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan ayah kandung Nabi.
Ini bukan Muhammad bin Abdullah, bukan Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan ayah kandung Nabi SAW. Boleh jadi Abi itu bapa saudara Nabi dan sebagainya. Itu antara tafsiran ulama. Antara yang lain, inna abi wa abaka, inna abi wa abaka, waw tersebut sebahagian ulama ada membahas waw itu bukan waw yang dipakaikan pada ibtida, bukan yang dipakaikan pada permulaan. Bukan waw itu bukan dipakaikan pada ataf. Ataf ni dia ulang yang belakang. Contoh kita kata saya makan nasi dan mi dan ikan dan ayam misalnya. Dan tersebut maksudnya apa? Saya makan kesemuanya kan. Saya makan nasi dan mi dan ikan dan telur dan ayam. Maksudnya kesemuanya dikumpulkan. Semuanya dia makan. Itu dan itu dia panggil ataf. Inna abi wa abaka, sungguhnya ayah aku dan ayah kamu. Kalau ataf kedua-duanya. Tapi sebagian ulama kata waw itu bukan dipakaikan ataf. Dalam bahasa Arab dia waw ni dia banyak. Ada ataf, dia ada istinaf, dia ada waw itu ibtida. Sebagian ulama kata waw itu istinaf. Makna istinaf ni permulaan. Inna abi, ayah aku, seolah-olah Nabi berhenti. Inna abi, ayah aku. Tidak membicarakan hal abi tersebut, ayahku tersebut. Wa abaka, dan ayah kamu. Dan itu dia dah mula yang balik. Dia mula tajuk yang balik dah. Tajuk yang baru balik. Inna abi wa abaka finnar. Maksudnya wa abaka, ayah kamu saja di dalam neraka. Itu ulama dia ambil kisah tersebut ataupun mentakwil ataupun mensyarahkan hadis tersebut sebagaimana yang ramai orang yang mengambil hadis tersebut, sebahagiannya orang yang mengambil hadis tersebut menjadi hujah. Mereka buat hujah kata ayah dan ibu bapa Nabi SAW berada di neraka. Dan etikad kita ahli sunnah wal jamaah itu adalah tidak benar, atau etikad yang tidak membetuli dengan ajaran etikad ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah, ayah dan ibu Nabi SAW keduanya berada selamat, berada masuk di syurga. Salah satunya kenapa? Kerana zaman ibu dan ayah Nabi SAW, zaman itu disebut sebagai zaman Ahlul Fatrah. Zaman Ahlul Fatrah. Zaman Ahlul Fatrah ni zaman yang tidak diutuskan para Nabi, zaman yang tidak diutuskan Rasul. Maka orang yang ada di dalam zaman itu kesemuanya masuk syurga. Dia panggil Ahlul Fatrah. Jadi start daripada setelah zaman diangkatnya Nabi Isa AS sampai lahirnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga diutuskan bi'tsah kenabian kepada Nabi Muhammad SAW, dalam renggang waktu tersebut tidak adanya seorang Nabi, tidak adanya seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Lebih kurang waktu 500 tahun tersebut tak ada diutuskan. Nabi pun tak ada, Rasul pun tak ada yang diutuskan pada masa tersebut. Jadi orang-orang yang berada dalam zaman tersebut digelar sebagai Ahlul Fatrah. Maka Ahlul Fatrah ni dia tak sampai syariat kepada mereka, yakni tak sampai agama kepada mereka, tak sampai suruhan kepada mereka. Maka apa orang yang ada waktu tu, walaupun orang yang menyembah berhala sekalipun, maka dia dianggap sebagai Ahlul Fatrah. Maka Ahlul Fatrah ni akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Atau Allah Taala sebut jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tak akan mengazab satu kaum, kami tak akan mengazab seorang umat hatta nab'asa rasula, sehinggalah kami mengutuskan rasul. Maka zaman ibu dan ayah Nabi itu masuk dalam zaman yang dikatakan tersebut. Maka zaman itulah zaman tersebut dipanggil zaman Ahlul Fatrah. Maka ibu dan ayah Nabi SAW berada di syurga, akan masuk syurga bersama Nabi SAW. Secara logik akal pun kita kata apa? Tak mungkin seorang yang menjadi Nabi, seorang yang menjadi Rasul tiba-tiba lahir daripada seorang wanita yang musyrik, seorang wanita yang ahli neraka. Tak mungkin. Mustahil bagi seorang Nabi, seorang Rasul.
kerana zuriat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu zuriat pun yang nak lahir daripada keturunan Nabi kita SAW ni, tak ada zuriat yang mereka itu tidak berkahwin dengan cara perkahwinan yang sah di sudut ajaran waktu tersebut. Maknanya tak ada satu zuriat yang lahir tu adalah zuriat daripada hasil anak zina, hasil penzinaan, tak ada. Maka itulah mensabitkan kepada kita dalam etikad kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ibu dan ayah Nabi ini berada dalam syurga, akan masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang ada orang bagi pendapat kata mak dan ayah Nabi ni di neraka. Daripada ambil hujah dengan hadis yang tadi, inna abi wa abaka finnar. Sedangkan hadis itu pun ulama dia dah bincangkan, bukan maksud inna abi tu ayah Nabi. Ada yang kita sebut tadi, mungkin ayah itu masuk pakcik. Kemudian waw yang ada di situ bukan setengah ulama kata bukan waw ataf. Maksudnya inna abi, kemudian Nabi berhenti, wa abaka itu adalah permulaan yang baru pula. Kemudian membetuli pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Hujah-hujah itulah yang menguatkan bahawa etikad kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensabitkan ibu dan ayah Nabi itu tidak berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi adanya sifat benar di dalam ataupun yang wajib kita etikadkan pada seorang nabi, pada seorang rasul. Kemudian maka wajib kita mengaku sungguh akan mereka itu pada dakwaan mereka, jadi nabi dan jadi rasul, dan tiap perkara yang menyampai mereka itu kepada kita daripada Allah Ta'ala tidak dusta mereka itu sama sekali, walaupun dengan jalan selura. Jadi wajib kita etikad seorang nabi, seorang rasul yang menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, tak ada jalanan dusta. Sikit pun mereka tak dusta. Apa yang mereka sampaikan pasti akan perkara itu adalah benar. Walaupun mereka menyampaikan dalam keadaan selura. Selura ni apa? Apa nama? Selora. Jenaka. Bahasa Kelantan sana kan. So, petani bahasa Kelantan mungkin jenaka, selora, lawak. Walaupun dalam keadaan melawak. Jadi kalau kita baca dalam hadis Syama'il tu, ada bab sifat selura ataupun sifat jenaka, lawak Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kita pun ada juga masa yang dia melawak dengan sahabat-sahabatnya. Cuma lawak Nabi tu tak adalah lawak yang macam kita, kan? Ataupun lawak yang bohong, ataupun lawak yang lawak yang menyakitkan hati orang, tak ada. Nabi lawak Nabi, cuma Nabi lawaknya Nabi tu dalam bentuk hakikat. Lawak Nabi itu membetuli kepada diri perkara. Ini membetuli kepada hakikat. Contoh kita kata seperti satu ketika kan ada seorang wanita yang tua, disebutlah hadis, adalah hadis Syama'il. Ada seorang wanita yang tua datang, kemudian datang menjumpa Nabi SAW. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kan aku ni masuk syurga tak? Dia tanya macam tu. Wahai Rasulullah, aku ni masuk syurga. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Maka menangislah wanita tua tadi, perempuan tua tadi. Apa maksud Nabi kata orang tua tak masuk syurga? Kerana dalam syurga kelak, dalam syurga nanti kesemua orang adalah muda. Tak adalah orang tua yang masuk syurga. Sebab yang masuk syurga orang muda saja. Maksudnya walaupun dia dah tua, nanti dia mati, dia masuk syurga, dia bukan umur dia kalau mati 70 80, bukan umur tua tu, dia akan jadi umur 30-an dan sebagainya. Umur-umur yang macam tu. Jadi Nabi ungkapkan perkara tersebut nampak dalam jenaka Nabi SAW. Tapi jenaka Nabi itu bukan dalam bentuk jenaka yang tak betul, ataupun jenaka yang menyakitkan hati orang, ataupun jenaka yang berdusta, yang berbohong. Jadi lawak Nabi ni melawak, tapi lawak yang tidak berdusta.
Itu dengan ada di antara sifatnya melawak ataupun jenakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita etikad apa yang mereka sampaikan, sekalian Nabi sekalian Rasul menyampaikan kepada kita, walaupun dengan jalan yang melawak sekalipun, perkara itu adalah perkara yang benar. Tidak ada sedikit pun dusta kepada mereka. Kerana kalau kata mereka ini berdusta, kalau seorang Nabi, seorang Rasul berdusta, maka berdustalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul adalah perkara yang disuruh sampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. Maka kalau seorang Nabi, seorang Rasul dia berdusta, dia menipu, dia berbohong dan sebagainya, maka apa yang dia sampaikan ataupun Allah secara tak langsung juga Allah Ta'ala berdusta. Sebab Nabi ini akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk disampaikan kepada umat. Sebab tu kita kena bab Rasul, bab Nabi ni kita kena ambil tahu juga dengan sedikit sebanyak, kan? Sebab kita ni nak dapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang manusia yang dapat bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak, dan tentunya yang pertama golongan para anbiya, golongan para mursalin, para nabi dan juga para rasul yang dapat bagi syafaat kepada kita. Sikit banyak cerita kisah tentang Nabi kita kena baca juga, kan? Apalagi cerita tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi nak wafat. Bagaimana cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bagaimana berapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah Nabi ini kita perlu terapkan ataupun perlu kita ambil iktibar, ambil satu sebagai qudwah hasanah, sebagai satu contoh ikutan yang baik untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kerana Nabi ini sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik. Maka untuk kita nak ikut apa yang kehidupan yang sebenar ataupun kehidupan yang diredai Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikutlah bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena kenal dulu, kena baca dulu, kena tengok dulu bagaimana sirah ataupun perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita dapatkan apa? Dapatkan cinta, nak lahirkan rasa kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kita mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh memberi syafaat bukan hanya kepada umat dia saja, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat kepada keseluruhan umat. Itu yang kita panggil dengan syafaatul uzma, yakni syafaat yang besar. Nabi ini boleh bagi syafaat sejak daripada umat Nabi Adam, manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah umat manusia sampai ke akhir zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat. Iaitu syafaat apa yang kita baca dalam kisah apa? Syafaat itu syafaat yang besar yang Nabi SAW bagi waktu akhirat kelak, di ketika mana umat manusia pada waktu itu nak memintakan dipercepatkan hisab. Nak dipercepatkan hisab kerana waktu manusia dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian nak sampai kepada waktu hisab, sehingga ulama kata lama masanya selama 40,000 tahun. 40 tahun yang ada di akhirat bersamaan dengan 40,000 tahun yang masa yang ada di dunia. Jadi lama waktu tu, jadi ramai manusia waktu tu
dah tak tahan ataupun nak mempercepatkan hisab perhitungan tersebut, hisab amal waktu tu nak ke syurga ataupun nak ke neraka. Jadi nak tunggu waktu hisab itu lama. Maka waktu itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi syafaatnya dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya diperkenankan ataupun dicepatkan hisab pada waktu tersebut. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena banyakkan kisah-kisah, baca tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung sikit lagi. Sebab waktu syafaat uzma ni tidak ada rasul ataupun nabi yang lain, melainkan hanya Nabi Muhammad saja yang boleh bagi syafaat uzma. Kisahnya apabila waktu tu lama, para umat manusia itu pergi kepada Nabi Adam alaihi salam, kan? Pergi kepada Nabi Adam, minta, wahai Adam, engkau tolonglah bagi kami syafaat pada hari ini. Cepatkanlah, minta tolong pada Allah supaya dipercepatkan hisab ni. Perhitungan mahsyar ni dicepatkan. Nabi Adam AS kata apa? Aku tak mampu untuk bagi syafaat. Aku tak mampu nak malu pada Allah SWT nak minta. Kerana aku waktu di dunia dulu pun pernah buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi itu maksudnya perkara yang pada rupa larangan, tapi hakikatnya bukanlah satu maksiat yang terjadi kepada Nabi Adam AS, iaitu dengan mendekati dan juga makan pohon khuldi hingga akhirnya diturunkan ke dunia. Itu wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu wahai Adam dan juga Hawa mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang zalim. Kan? Maka Nabi kata aku tak mampu. Kamu pergi kepada orang lain. Pergi pula umat manusia waktu itu kepada Nabi Nuh alaihi salam, kan? Wahai Nuh, bagi kami syafaat. Nabi Nuh kata aku pun tak mampu, tak malu dengan Allah Ta'ala pada hari ini, aku semalu-malunya. Sebab apa? Aku dulu waktu mana di dunia dulu, aku berdakwah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada kaum aku, tapi isteri dan juga anak aku sendiri tidak ikut aku. Anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh sendiri tak ikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam, maka aku malu waktu. Pergi pula umat manusia kepada Nabi seluruhnya, Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, bagi syafaat kat kami, tolonglah percepatkan, minta Allah Ta'ala cepatkan hisab ni. Kami tak larat tunggu, dah panah di hari mahsyar tu. Maka kemudian Nabi Musa kata, aku pun tak mampu juga, aku tak malu juga nak minta pada Allah Subhanahu wa taala, malu. Sebab dulu ni waktu di dunia Nabi Musa ni, aku pernah bunuh orang. Pernah bunuh orang. Maka Nabi Musa pun malu. Nabi Musa bukan nak bunuh sebenarnya, tapi hanya nak memberi pengajaran saja. Kalau kita nak sentuh sikit je, kan, nak sikit, nak jentik telinga je. Tapi disebabkan Nabi Musa ni orang yang hebat, orang yang gagah, orang yang kuat, bila dia tumbuk sikit je terus mati. Ada lelaki ataupun tukang masak Fir'aun tadi. Maka kemudiannya umat manusia pergi pula jumpa kepada Nabi seterusnya, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jumpa kepada Nabi Isa, wahai Isa, kan, kamu tolonglah bagi syafaat, minta Allah Ta'ala supaya cepatkan amal hisab ni. Maka kata Nabi Isa alaihi salam, aku pun malu juga, tak mampu. Sebab aku dunia dulu, aku ni waktu berdakwah menyebarkan risalah agama Allah Subhanahu wa taala, umat aku sendiri menyembah aku. Umat aku sendiri anggap aku ni sebagai anak Tuhan. Kaum aku sendiri mengangkat aku sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Aku malu dengan Allah Taala. Maka umat manusia waktu itu pergilah pada Nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tolong bagi syafaat kat kami. Maka Nabi Muhammad sujud. Dikatakan selama 3 hari Nabi Muhammad sujud. Sujudlah Nabi Muhammad SAW selama 3 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu.
Kemudian Nabi Muhammad angkat kepala baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi tanda tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenankan hajat manusia pada waktu tersebut. Maka Allah Taala perkenankan, Allah Taala mempercepatkan hitungan hisab pada hari tersebut. Maka itulah yang dikatakan sebagai syafaatul uzma, syafaat yang besar yang Nabi SAW bagi bukan hanya kepada umat dia saja, tapi kepada keseluruhan umat manusia. Sebab itulah kita ni nak dapat syafaat Nabi SAW, kena banyaklah ikut dengan apa yang Nabi SAW tinggal kepada kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi, apa yang Rasul itu bawa, fakhudhuhu, kamu ambil saja. Ambil, ikut dan sebagainya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa sahaja yang mereka larangkan, fantahu, maka hendaklah kamu tinggalkan, larang ataupun tinggalkan perkara tersebut. Baik, kita sambung sikit lagi habis. Sekalipun dan dalil atas benar mereka itu, yakni benar para sekalian Rasul, dan tidak dusta mereka itu. Apa dalil yang kata sekalian Rasul ini benar dan tak dusta, tak berbohong? Ialah kita fikir dan tilik dengan akal. Jika mereka tidak benar dan dusta mereka, nescaya dusta pula khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata Nabi, kalau kita kata sekalian Rasul ini bercakap bohong, maka secara tak langsung Allah syariat yang dibawa oleh mereka adalah syariat yang palsu, syariat yang berdusta. Semayang itu pun bohong juga lah. Sebab apa? Kalau bila Nabi SAW balik kata, semalam aku naik diisrakan, dimi'rajkan, kemudian menerima wahyu, menerima perintah untuk kita sembahyang. Kalau kata Nabi waktu tu, Nabi kata itulah perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, maka syariat pun akan jadi bohong juga. Syariat pun akan jadi dusta juga. Allah Ta'ala juga akan berbohong, Allah Ta'ala juga akan berdusta. Kerana seorang Rasul, seorang Nabi membawa syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu waktu bila Nabi SAW turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, di waktu tu orang yang awal-awal sekali percaya dengan kalam, percakapan, cerita Nabi SAW adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu dia digelarkan dengan As-Siddiq, yakni orang yang membenarkan. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi, Abu Bakar membenarkan, benar. Kan, sedekah ya Rasulullah. Bila Nabi SAW sebut perkara, walaupun dia itu perkara itu tak logik, pada adatnya itu tak masuk, mustahil pada adat. Pada adatnya satu malam nak pergi ke Palestin, naik pula ke langit dunia, balik pula sebelum subuh dah sampai di Mekah, sampai di Madinah. Kan? Pada adatnya tak boleh orang nak pergi Palestin zaman tu berbulan-bulan naik unta. Tiba-tiba Muhammad ni pergi satu malam sahaja, kemudian naik ke langit pula, turun sampai pula ke Mekah sebelum Isyak, sebelum subuh. Pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh dah sampai. Maka bila dicerita perkara itu kepada kaum musyrikin waktu tu, orang zaman-zaman yang menentang Nabi, musuh-musuh Islam waktu tu, mereka kata Muhammad gila dah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, apa saja yang diceritakan oleh Nabi, walaupun nampak perkara itu macam tak logik, tapi semuanya dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar, Sayyidina Nabi SAW cerita, kata semalam aku naik di Isra' Mi'raj kan, dapat wahyu untuk dapat menerima perintah untuk kita sembahyang, syariat sembahyang. Sayyidina Abu Bakar kata, sedekah ya Rasulullah, sedekah. Begitulah sekalian perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Abu Bakar ni orang yang paling awal, orang yang paling pertama sekali membenarkan segala kaul, segala percakapan Nabi SAW. Sebab itulah bila kita sebut sifat-sifat benar sahaja ni, bukan hanya dari segi, kita sebutlah tadi, bukan hanya dari segi perkataan Nabi saja, tapi mungkin juga daripada perbuatan Nabi, mungkin juga daripada ikrar Nabi SAW. Jadi bukan kita kata perkara yang tak dicakap Nabi saja. Bila Nabi buat perkara itu, maka perkara itu benar. Bila sahabat ikut tengok Nabi buat, maka perkara itu benar. Ataupun sahabat buat tapi Nabi ikrar, Nabi mengaku, maka perkara itu benar. Kan? Seperti mana siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah.
kan, tukang azan Nabi SAW. Sayyidina Bilal, Nabi kata, aku, wahai Bilal, aku mendengar tapak kaki kamu di syurga, kan. Kisah itu masyhur. Wahai Bilal, aku mendengar tapak kaki kamu berada di syurga. Apa yang amal kamu buat yang aku tak sebut tapi kamu buat? Nabi Bilal kata apa? Wahai Rasulullah, tidak ada perkara yang aku buat melainkan semuanya yang telah kamu suruh, yang kamu perintah, semua aku buat. Melainkan ada satu perkara sahaja yang aku buat, tapi kamu tak suruh benda tu, tapi aku buat. Iaitu apa? Setelah mana aku berwuduk, kemudian aku solat 2 rakaat. Kan? Jadi adalah waktu itu buat solat sunat selepas wuduk 2 rakaat. Padahal Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah cakap itu tersebut. Maka Nabi SAW mengakui ataupun ikrar dengan perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah tersebut. Maka itu juga sebahagian daripada masuk dalam bab siddiq inilah. Jadi siddiq ini bukan hanya perkataan saja, tapi juga adalah perkataan daripada perbuatan dan juga ikrar daripada Nabi SAW. Kerana ia membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat. Sekali lagi, akan mereka itu yang menempati Tuhan berkata telah benar hambaku, dan dusta mukjizat yang menempati firman itu mustahil, kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang bersamaan dengan mereka itu. Jadi kalau kata Nabi ini berdusta, niscaya dusta pula khabar-khabar Allah, dusta. Allah Ta'ala suruh semayang, dusta belakang. Allah Ta'ala suruh tinggalkan berzina, dusta. Semua Al-Quran itu pun dusta. Sebab apa? Al-Quran disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sendiri berdusta, berbohong, maka Al-Quran berbohong, Allah Ta'ala berbohong. Kerana ia membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat, akan mereka itu yang menempati Tuhan berkata benar hambaku, dan dusta mukjizat yang menempati firman itu mustahil. Maka semua itu adalah mustahil. Maka seorang Nabi, seorang Rasul ini bersifat dengan siddiq. Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka pada orang bersamaan dengan mereka itu. Kalau begitu, tetaplah di hati kita akan benar mereka itu dan tidak dusta. Maka tetaplah pada kita segala yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar, dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW benar. Kerana Nabi seorang Rasul adalah memiliki sifat yang wajib, yang kita etikad yang wajib ada pada mereka adalah sifat yang benar, sifat siddiq. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah huraian sedikit sebanyak tentang sifat yang benar, sifat siddiq yang pertama yang wajib bagi sekalian Rasul. Kemudian barulah kita masuk huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul, iaitu amanah, artinya kepercayaan. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.